Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita semua, dapat kita semua pada pagi ini berada dalam majlis ilmu, dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa ta'ala tambah dan limpahkan kepada kita rahmat dan barakah bila mana kita berada dan berkumpul dalam majlis yang mulia ini, insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan menyambung risalah 40 amalan mudah menurut sunnah, yang mana hari ini kita akan masuk pada amalan yang ke-12. Amalan yang ke-12 ialah di bawah tajuk doa sebelum makan. Satu perbuatan yang kerap kali kita lakukan, iaitu makan. Jadi kita tengok apa yang ingin disebutkan dan disampaikan oleh penulis. Dia kata Nabi SAW bersabda, apabila seseorang di antara kamu makan akan makanan, hendaklah membaca bismillah, yakni dengan nama Allah. Apabila lupa pada permulaannya, hendaklah membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, dengan nama Allah pada permulaan dan pengakhiran. Hadis riwayat Tirmizi dan dinilai sebagai hadis yang sahih. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW ajarkan kepada kita bila mana kita ingin makan sesuatu makanan, maka kita baca bismillah pada permulaan, sebelum pada makan, sebelum kita suap makanan ke mulut kita. Sekiranya terlupa untuk membacanya pada permulaan, maka bacalah ketika mana teringat tu bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Pengajaran daripada hadis yang pertama, Nabi SAW menganjurkan supaya setiap Muslim yang ingin makan untuk memulakannya dengan lafaz bismillah. Galakkan menyebut bismillah ini merangkumi juga ketika ingin minum. Jadi bacaan ni makan dan minum, iaitu kita baca bismillah. Tapi kebanyakan ataupun kebiasaan kita akan dengar orang tu akan baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jadi doa tu macam mana? Doa tu nanti kita akan bahas. Penulis ada letakkan dalam buku dia ni tentang status doa tersebut dan pengamalan untuk kita makan, kita baca doa tu. Tapi kita nak fokus pada hadis ni dulu. Pengajaran yang kedua dia sebut sini, antara hikmah disyariatkan lafaz bismillah. Sini dia nak bahas hikmah dia. Sebelum makan adalah supaya syaitan tidak dapat mencuri makanan yang ingin dimakan. Nabi SAW mengajarkan bahawa makanan yang dibacakan bismillah dipelihara daripada syaitan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi SAW, إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء
wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi qala asy-syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillahu 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha. Maksud hadis tu, apabila seorang lelaki masuk ke rumahnya dan dia menyebut nama Allah ketika memasukinya dan ketika ingin makan, maka berkata syaitan kepada kawan-kawannya, tidak ada tempat tinggal untuk kamu dan tidak ada makanan. Apabila dia memasukinya dan tidak menyebut nama Allah, maka berkata syaitan, kamu dapat tempat tinggal. Dan apabila dia menyebut nama Allah ketika makan, dia tidak menyebut nama Allah ketika makan, maka berkata syaitan, kamu telah mendapat tempat tinggal dan makanan. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ni kita biasa dengar, iaitu bagaimana syaitan yang tak dapat dilihat dengan mata, syaitan daripada kalangan bangsa jin yang dimaksudkan dalam hadis ni. Bila mana kita masuk dalam rumah, kita tak sebut bismillah, maknanya tidak sebut apa-apa kalimah yang menunjukkan kebergantungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita terdedah rumah kita itu dengan akan tidur sekali syaitan. Dan juga akan makan makanan kita tu, sekiranya kita makan tanpa kita sebut bismillah, ialah syaitan. Dalam hadis ni sebut adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillah 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha. Bila mana kita tak sebut, maka syaitan tu akan sebut adrakna ataupun adraktum. Kita semua ni dah dapat tempat tidur. Al-mabit maksud di tempat tidur. Dan kalau tak sebut 'inda ta'amihi, ketika mana makan, adraktumul mabit wal 'asha. Kita semua dapat tempat tidur dan asya. Asya ni dalam bahasa Arab maksudnya ialah makan malam. Maksudnya makan pada waktu malam. Jadi daripada hadis ni, kalau kita tengok ada seorang ulama yang masih lagi hidup, namanya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Seorang ulama yang asalnya daripada Mesir, tapi sekarang ni menetap di Qatar kerana mendapat suaka politik daripada kerajaan Qatar, kerana dia ada isu dengan kerajaan Mesir sekarang ni. Tapi dia ni terkenal dengan seorang yang, kalau dia kata apa, tulisan dia tu banyak dalam bab kajian-kajian berkaitan dengan gangguan syaitan. Banyak buku-buku dia tulis. Dia ni seorang perawat lah, tapi perawat yang kita kira syar'i, perawat yang bukan mengarut dengan amalan-amalan yang pelik. Dia banyak tulis buku berkaitan dengan syaitan, gangguan syaitan, dan testimoni dia rawat pesakit-pesakit, sama ada dia di Mesir ataupun di mana-mana tempat lah. Dan dia ada tulis satu buku, nama dia Wiqayatul Insan. Wiqayatul Insan ni antara buku-buku yang dia tulis lah, antaranya Sarim Battar, Wiqayatul Insan. Dan alhamdulillah buku-buku yang dia tulis ni diterjemah dalam bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Malaysia belum lagi. Dan dia sebut ada satu bab tu, bab berkaitan dengan tabiat jin ataupun tabiat syaitan. Suka makan makanan ataupun sisa makanan manusia pada waktu malam. Sebab berdasarkan hadis ni, Nabi sebut adraktumul mabit wal 'asha. Syaitan tu akan sebut kita dapat tidur dan kita dapat makan malam. Jadi nak beritahu pada kita dalam hadis ni, syaitan ataupun jin tu waktu aktif dia waktu malam. Waktu aktif dia waktu malam. Sebab dia tak sebut dia orang masuk dalam rumah kita untuk tidur qailulah tengah hari, dia tak sebut tak. Dia pun tak sebut nak makan pagi ke tengah hari, dia sebut makan malam, tidur waktu malam. Jadi dalam hadis ni nak sebutkan pada kita bahawa kebiasaan waktu ialah, dan waktu tu dia ambil peluang untuk masuk dalam rumah kita ialah waktu malam, dan juga dia akan ambil peluang untuk makan. Sebab tu ada hadis lain Nabi sebut kaffu sibyanakum. Bila mana masuk saja waktu maghrib, bawa masuk semua anak-anak kamu yang kecil. Waghallikul abwab, dan tutuplah pintu-pintu rumah ataupun tingkap, lalu sebutlah nama Allah. Ini hadis-hadis yang berkaitan dengan benda gaib yang tak dapat untuk kita jelaskan melalui kajian saintifik, tak dapat. Sama juga dengan hadis Nabi SAW sebut, idza sami'tum nubahul kalb, bila mana kamu mendengar
salakkan anjing. Fasta'iz billah, hendaklah kamu, orang kata apa, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab anjing itu melihat syaitan. Sama hadis nubahil kalb dengan nahiqul himar, ringkitkan keledai dan juga orang kata apa, salakkan anjing. Satu lagi hadis Nabi kata sayahuddik. Sayahuddik ni maksudnya kokokkan ayam pada waktu pagi. Bila mana dengar kokokkan ayam tu, maka mintalah rahmat, fas'alir rahmah. Dalam hadis tu sebut minta rahmat kepada Allah kerana ia melihat malaikat. Dalam hadis ni kalau kita tengok hadis salahkan anjing, ringkitkan keledai dan juga kokokkan ayam ni, ada seorang ulama daripada Saudi, dia ulama dalam bidang sains lah, tapi tetap panggil ulama juga. Dia buat kajian apa yang ada di mata anjing, apa yang ada di mata keledai dan apa yang ada di mata ayam ni. Mata anjing dan keledai ni dia ada persamaan. Saya tak ingatlah istilah apa yang dia guna, tapi mata dua binatang ni dia dapat melihat unsur-unsur negatif ataupun aura negatif yang ada di sekelilingnya. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, bila mana dengar salahkan anjing dan juga ringkitkan keledai, fasta'iz billah, minta lindung pada Allah sebab dia melihat syaitan. Dua makhluk ni saja yang boleh melihat syaitan dalam original tubuh syaitan dalam kalangan bangsa jin tu. Dan juga ayam dapat tengok malaikat. Ayam dapat tengok malaikat. Ada something di mata ayam tu yang dia ada, yang Tuhan bagi pada dia sehingga dia dapat melihat aura yang positif. Itu pandangan dia. Dan kita manusia, kita tidak ada, orang kata apa, kebolehan seperti itu, tak ada. Cuma kita diberi deria rasa untuk merasakan kedatangan benda-benda baik dan kedatangan benda-benda buruk. Ianya juga berdasarkan sebuah hadis ketika mana Nabi bawa Anas bin Malik, kalau saya tak silap, Nabi nak mengajarkan Islam kepada sekumpulan bangsa jin. Nabi SAW minta Anas bin Malik masuk dalam satu bulatan. Nabi buat bulatan atas tanah. Nabi kata apa-apa jadi jangan keluar pada bulatan tu. Apa-apa jadi jangan keluar. Nabi pergi ke ujung satu tempat dan Anas bin Malik tengok Nabi dikelilingi dengan kumpulan asap, kemudian Nabi hilang pada pandangan. Maknanya Nabi dah transfer ke alam jin untuk sampaikan apa-apa maklumat ataupun risalah dakwah apa semua. Cuma nak beritahu kepada kita, Anas bin Malik waktu dia duduk dalam bulatan yang Nabi buat tu, dia cuma ada rasa something yang dekat dengan badan dia, dan yang dia nampak hanyalah kepulan asap sahaja. Lebih pada tu dia tak nampak. Lebih pada tu dia tak nampak. Sebab apa? Sebab deria kita hanya setakat tu saja. Deria kita untuk mengesan benda-benda yang tak dapat dilihat dengan mata ni, deria kulit kita boleh terasa. Maknanya kita boleh rasa kehadirannya. Sebab tu kalau kita mari rasa seriang, orang Terengganu panggil seriang, maknanya dia naik bukti, jangan muskil, memang benda tu dah ada dah. Tak payah duk fikir ada ke tak, ada lah tu. Cuma jangan duk buat serupa lagi lah, diam dah. Confirm dah ada. Maknanya kita duk rasa something, benda tu dah ada. Bawa kereta malam-malam rasa macam ada, jangan tengoklah cermin tu, cukup lah. Takut dia jelma benda lain tau. Tengok macam biasa. Tapi dia Perlis ni kurang sikit. Saya pengalaman duduk di Terengganu, kita kuliah kawasan-kawasan yang sempadan Kemaman dengan Pahang. Dia ada jalan-jalan yang gelap, tak ada apa. Tambah pula LPT Lebuh Raya Pantai Timur tu gelap, kebanyakannya gelap. Perjalanan kuliah sejam 2 jam balik. Benda tu biasa. Cuma confirm dah ada. Benda macam tu dah confirm ada. Kita tak dapat lihat jin dalam bentuk asalnya. Dalam bentuk asal tak dapat lihat. Dan kalau kita boleh lihat pun, penjelmaan dia sahaja. Berdasarkan pengalaman sahabat bernama Jabir bin Abdullah dan juga pengalaman sahabat bernama Abu Hurairah yang pernah menjaga harta di Baitul Mal, zakat bulan Ramadan, yang mana kalau kita tengok hadis tu,
satu makhluk datang masuk dalam store tu dan curi makanan. Cuma dia punya kata apa, pengalaman dua orang sahabat tu beza. Abu Hurairah just dia tengok satu jenis makhluk, rupa dia macam orang, exactly sama macam manusia, dan dia angkut makanan, dia curi, kena tangkap dia Abu Hurairah. Okay. Itu yang Abu Hurairah tengok. Okay. Yang Jabir bin Abdullah tengok berdasarkan hadis riwayat Tirmizi kalau saya tak silap, dia tengok muka orang tapi tangan tu tangan anjing dalam riwayat tu. Tangan dia ada bulu. Okay. Cuma saiz dia kata Jabir lebih kurang budak yang baru lepas usia balik, 7-8 tahun lebih kurang. Tak tinggi macam orang dewasa. Cuma dia curi makanan. Okay. Jadi kita kata benda-benda seperti ni logik tak ataupun munasabah tak berlaku, kita nak tolak kata pun tidak, kita tak tolak, benda tu ada. Maknanya kalau kita duduk rumah kita tengok barang berselerak apa semua, malam bunyi tidur 2-3 pagi ada orang, makanan semua dah licin semua dah, ataupun kita tak ada orang dah yang bangun, kita dengar ada satu kumpulan duk masak dapur rumah kita. Boleh jadilah, boleh jadi, saya tak kata benda tu pasti, tapi boleh jadi benda tu datang. Okay. Mungkin kerana kecuaian kita tak sebut apa yang disebut dalam hadis ni, maka benda tu boleh mengundang. Imma dia boleh attack kita ataupun dia tak boleh attack, itu bab yang lain. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, jin yang mengacau ataupun syaitan yang mengacau tu ada 3 jenis. Hadis tu riwayat Muslim kalau saya tak silap. Jenis yang pertama, jenis yang terbang saja di udara. Dia tak kacau orang, dia terbang saja. Yang kedua, jenis yang menyelam di dalam laut, menyelam. Yang ketiga, jenis yang suka kacau orang. Dia ada 3 jenis. Okay. Jadi benda tu biasa. Yang jenis terbang, orang Melayu ni memang banyak dengan kisah-kisah hantu, memang semua aspek kita ada. Yang jenis terbang pun ada. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok ada setengah-setengah orang tu dia nampak something terbang, tak kacau pun, kita jadi takjub tengok dia. Ataupun yang duduk di tengah laut. Okay. Yang tengah laut ni mungkin tempat kita kurang sikit. Okay. Kalau saya di Kemaman dulu, sebahagian orang-orang yang kerja ke laut, orang Terengganu panggil ke laut lah, orang-orang oil and gas sendiri pun yang duduk di pelantar minyak apa semua, pengalaman dia orang. Benda-benda seperti itu memang tak dapat dielakkan. Tambah pula ada sebahagian orang Melayu kita, orang-orang Melayu belah-belah pantai timur ni, dia ada something, bila mana nak turun ke laut, nak jaga motorboat dia, nak jaga orang kata apa, bubu, orang Terengganu panggil bubu lah, tempat nak simpan ikan kalau dah tangkap tu. Okay. Dia gunakan khidmat jin dan dia seru benda tu. Dia seru. Okay. Amalan orang tua-tua dulu. Banyak saya tengok, kebanyakan orang tua belah pantai timur dia ada benda tu. Orang yang terlalu tua lah. Okay. Tujuan dia ialah nak jaga boat dia, tak nak bagi orang curi. Dan yang kedua, nak pastikan hasil tangkapan ikan tu sentiasa ada. Jadi itu GPS dia nak tengok ikan banyak kat mana. Dia kalau penyelam moden dia pakai GPS. Penyelam yang tua, sebab saya pernah jumpa satu orang tua, tak ada alat teknologi apa pun ni di Terengganu. Okay. Dia turun menyelam tak pakai apa oksigen pun. Turun menyelam, dia dengar, dia kata pergi ujung sana banyak ikan. Dia pun pergi, banyak ikan. Geng-geng muda yang ikut sekali, dia pelik. Macam mana? Dia pun cerita, dia kata saya lama dah ke laut ni, 30 tahun. Dengar bunyi tu tahu dah ikan ada ke tak. Tapi sebenarnya bila mana dia nak meninggal, dia ada something yang berat sikit. Rupanya dia ada MOU dengan benda-benda gitu. Sebab dia kata apa, ada gangguan-gangguan lah. Okay. Sebab dia kalau setakat tengok perubahan air kat sana gelap, air sini cerah, boleh jadi lah. Ni tak, memang kita tengok air sama, tapi dia boleh cat. Ada sebahagian bangsa dia, ada sebahagian masyarakat dia ke arah benda tu. Okay. Cuma nak beritahu hubungan manusia dengan syaitan ni, dia akan melalaikan kita. Macam-macam mana pun dia akan melalaikan kita. Okay. Jadi bila mana Nabi ajar pada kita nak makan sebut bismillah, nak masuk rumah sebut bismillah. Sebab apa? Sebab kehadiran syaitan ketika mana kita makan dan ketika mana kita berada dalam rumah tidak memberi apa-apa manfaat sedikit pun, melainkan memberi kekacauan dalam rumah. Dia akan menarik ketenteraman rumah tu sendiri. Sebab tu Nabi minta pada kita untuk kita berlindung. Seterusnya,
hikmah yang ketiga disebut sini, ulama berbeza pendapat tentang hukum membaca bismillah sebelum makan. Majoriti ulama menyatakan hukumnya sunat. Imam An-Nawawi menukilkan ijma' bahawa ia sunat. Namun Ibnu Hajar tidak bersetuju dengan dakwaan ijma' ini kerana ada sebahagian ulama yang menyatakan hukumnya wajib. Tetapi pendapat yang tepat ialah hukumnya sunat. Jadi perbahasan, sebut bismillah waktu mana nak makan tu sunat ke wajib? An-Nawawi dia sebut dalam kitab dia Al-Majmu' dan juga dia sebut dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, dia kata perkara ni ijma' sunat. Ijma' sunat. Tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani bila mana dia syarah dalam hadis Fathul Bari, hadis Sahih Bukhari dalam Fathul Bari, dia sebut benda ni wajib. Ini khilaf di kalangan para ulama, sebab para ulama melihat pengamalan Nabi sentiasa buat benda tu, Nabi tak pernah tinggal. Dan bila mana Nabi tengok orang lain tak buat, Nabi tegur dengan pantas. Sebab tu Ibnu Hajar melihat ianya sebagai wajib. Dia sama macam isu ambil wuduk, basuh tangan tu bismillah, hukum dia sunat ataupun wajib? Wajib. Dah ada orang jawab. Memang sebahagian ulama kata wajib. Cuma nak beritahu ada perbahasan kata sunat. Cuma nak beritahu pada kita benda tu ialah khilaf, dan saya sendiri berpandangan benda tu ialah wajib sebab Nabi sendiri tak pernah tinggal benda tu, secara konsisten Nabi buat. Secara konsisten Nabi lakukan. Jadi nak beritahu pada kita, sebutan bismillah itu adalah yang kata sunat. Tapi antara benda yang orang kata apa? Yang baik bagi seorang muslim yang dia baca. Sebab dalam hadis Nabi sebut kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap amalan yang ada nilai, perbuatan yang ada nilai, yang tidak dimulai dengan menyebut nama Tuhan, maka perbuatan tu akan jadi aqta, kurang berkat. Maknanya hadis tu, walaupun hadis tu dinilai oleh para ulama hasan, ada yang kata sahih, ada yang kata hadis tu maqtu' pun ada. Cuma nak beritahu umumnya sebagai seorang muslim, apa benda saja yang dia nak buat, dia kena sebut nama Tuhan, sebab itu dalil ataupun tunjuk pada kita dia isti'anah, dia minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tulis buku, kita nak baca buku, apa-apa, naik kenderaan, turun kenderaan, walaupun ada bacaan khusus, tapi bismillah itu ialah satu bacaan yang umum yang semua orang akan sebut. Semua orang akan sebut. Apa saja perbuatan, orang akan mulai dengan bismillah. Seterusnya yang keempat disebut sini, ulama membincangkan berkenaan lafaz yang afdal untuk mengucapkan bismillah. Imam An-Nawawi berpendapat bahawa lafaz yang paling afdal ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat Imam An-Nawawi. Walaupun hadis jelas sebut ibda'u bi bismillah. Dan dalam satu hadis lagi, bila mana Nabi tegur anak tiri dia, anak kepada Abu Umamah, anak kepada Abu Salamah, ketika mana dia kahwin dengan Ummu Salamah, anak tiri Nabi, makan sekali dengan Nabi. Nabi tengok dalam hadis riwayat Imam Muslim, Anas bin Malik kata tatish yadahu, tangan dia pegang lauk tu, pegang pinggan ni, pegang piring tu. Nabi kata, ya ghulam, wahai budak, sammillah, sebut nama Allah. Sebut nama Allah tu, perkataan sammillah maksudnya ialah bismillah. Bila mana sebut sammillah, kita akan faham, Arab akan faham bismillah. Kalau sebut ibda'u bil basmalah, mulakanlah dengan basmalah, maka kita akan faham itu bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau sebut bismillah ataupun sammillah, maksudnya bismillah. Nabi kata pada anak tiri dia, sammillah, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang dekat dengan kamu. Itu Nabi ajar. Maknanya Nabi tekankan benda tu hatta pada budak yang belum sampai usia balik. Nabi sebut benda tu. Okay. Cuma Ibnu Hajar, tadi Imam An-Nawawi dia kata lafaz yang afdal ialah bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Hajar tidak bersetuju dengan pandangan ini kerana beliau tidak menjumpai dalil khusus yang menyatakan lafaz ini afdal berbanding lafaz bismillah semata-mata. Manakala ulama lain menyatakan bab ini diberikan keluasan kerana tidak ada hadis jelas, melainkan hanya menganjurkan menyebut bismillah. Maka jika seseorang menyebut lafaz bismillah sahaja, maka ia baik. Maka jika ia menyebut bismillahirrahmanirrahim, maka ianya juga baik. Kedua-dua termasuk dalam lafaz at-tasmiyah. Inilah pandangan majoriti ulama, dan pandangan inilah yang tepat. Itu yang ditulis oleh penulis. Terdapat sebahagian ulama menegaskan seeloknya dengan lafaz bismillah saja.
Ini kerana hadis tersebut hanya lafaz bismillah. Itu pandangan sebahagian ulama lah, mengikut apa yang disebut dalam hadis ialah lebih baik, dan pandangan ini disokong oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Okey. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya ini khilaf. Cuma yang penting mesti mahu sebut bismillah. Atas kita lah nak sebut bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillah, tapi bismillah tu nak kena ada sebelum pada makan. Okey. Dan ada tak cara-cara yang khusus nak sebut bismillah tu? Contoh kena angkat tangan dulu ke sebelum suap? Tidak ada. Sebut kemudian suap macam biasa. Tidak ada perlakuan-perlakuan. Bukan kata tak elok, cuma nak sebut dari segi asal, ketulinan agama, asalatul hadis, ketulinan hadis macam itulah. Adapun hadis Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini dikatakan hadis berkaitan dengan doa sebelum makan. Benda ni disebut oleh Al-Imam As-Suyuti, benda ni juga disebut oleh Abu Daud dalam hadisnya. Tapi para ulama ataupun para ahli hadis mengatakan hadis ini dari segi sanadnya tidak kuat. Walaupun tak salah nak baca. Okey. Cuma nak beritahu pada kita, bila mana ada hadis yang lebih asah ataupun yang lebih baik periwayatannya. Walaupun hadis yang periwayatan yang kita bincang ni, dia punya kalimah tu pendek, bismillah. Yang tu panjang, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Panjang. Tapi dari segi ketulinan, tulen yang bismillah. Bukan yang kata yang tu tak tulen. Cuma periwayatan dia tu ada masalah untuk diterima. Maknanya para ulama hadis tidak talaqqat bil qabul, tidak semuanya menerima ianya sebagai hadis yang sahih. Berbeza dengan yang ni. Sebab yang ni memang tidak ada lagi orang kata apa perbincangan lain melainkan hadis ni sahih. Saya ingat pengalaman bila mana di Kemaman dulu kita pernah undang Al-Fadhil Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit, Mudir Pondok Sungai Durian di Kelantan. Kebiasaan orang kita bila mana buat jamuan makan, dia makan sama-sama AJK masjid je. Lepas dia habis kuliah makan, pengerusi masjid tu beritahu pada Datuk Doktor tu, minta baca doa. Biasa orang kita belum makan baca doa. Maka Dr. Basit tu kata, baca-baca doa ni pasti je buat benda ni. Dia kata geng-geng sekolah tadika buat kata. Kita tua-tua ni balik pada hadis yang asal, bismillah. Tapi adalah muka AJK tak puas hati. Maknanya kita mengharapkan doa Tuan Guru suruh sebut bismillah. Tak puas hati, sangat tak puas hati. Muka tak puas hati tu lain macam. Berubah makanan sedap jadi tak sedap kerana tak mau baca Allahumma barik lana. Cuma itulah Dr. Basit ni dia ada ketegasan dia, tapi dengan sebab pangkat dia Tuan Guru, tambah pula dia pun ada pengaruh, dia jadi orang tak berani. Kalau orang minta saya, orang tak ajak dah makan kot. Ustaz tak nak baca Allahumma barik lana, ustaz makan keluar. Okay. Orang boleh hambat kita. Okay. Cuma sebab Tuan Guru sebut, jadi dia tak berani lah. Jadi nak beritahu pada kita, itulah yang tepat sebenarnya. Dia tidak ada upacara pun nak kena angkat tangan apa semua. Cuma yang dalam riwayat, lepas ni kita akan tengok sunnah yang seterusnya, bila mana selesai makan, yang itu agak panjang. Doa sebelum makan ni pendek, bismillah. Ucapan selepas makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin wala quwwah, min ghairi haulin minni wala quwwah, ataupun alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfur. Itu doa selepas makan. Doa selepas makan agak panjang berbanding doa sebelum makan. Cuma saya nak sebut sini pengamalan orang kita. Orang kita doa sebelum makan tu dia macam, orang kata apa, ada atur cara dia. Kena angkat tangan, walaupun dah ada yang surat awal, tapi tengok orang angkat tangan, angkat balik okay. Tapi lepas makan dia tak ada buat atur cara doa selepas makan. Sebab kita tak tahu siapa makan cepat, siapa makan lambat. Ada orang makan cepat, dia habis cepat. Cuma nak beritahu ada kita yang lepas makan tu lebih panjang. Dan ada sebahagian riwayat menunjukkan yang lepas makan tu ada perbuatan sahabat angkat tangan, berdoa. Macam mana kita angkat tangan waktu nak makan, mula-mula nak makan. Okay. Tapi kita angkat tangan tu sebelum, selepas ni jarang. Jarang saya tengok majlis makan
Habis makan tu dia panggil balik tetamu. Okey, mari duduk. Duduk balik apa benda? Baca doa selepas makan pula. Lantik seorang ustaz baca balik. Tak ada. Dia ada yang awal saja. Bukan nak kata benda tu salah, tapi kadang-kadang kita tak perasan. Benda tu bila mana dah jadi kebiasaan. Jadi nak buang tu agak sukarlah. Okay. Kemudian antara hikmah yang dia sebut sini, bagi yang terlupa membaca bismillah sebelum makan atau minum, maka disunatkan membaca bismillah fi awwalihi wa akhirih. Sesiapa yang meninggalkan bacaan bismillah dengan sengaja, terlupa, dipaksa, jahil atau kerana keuzuran, lalu dia mampu membacanya sewaktu sedang makan, maka digalakkan juga mengucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirih. Maknanya sekiranya kita terlupa, kita baca bismillah fi awwalihi wa akhirih. Okey. Para ulama bahas ni, saya tambah sikit. Bila mana kita berbuka puasa, memang bacaan berbuka puasa tu yang sahih lah. Ni nak bincang yang sahih dulu. Zahabadh dhama wa batallatal uruq wa sabatal ajru insya-Allah. Telah hilangnya dahaga, telah basahnya urat, dan moga diberi pahala di atas perbuatan ni. Okay. Ada perbincangan para ulama. Ibn Rajab Al-Hambali ada bincang, saya tak ingat dalam kitab dia yang mana, tapi dia ada sebut bacaan zahabadh dhama wa batallatal uruq wa sabatal ajru insya-Allah tu nak baca waktu mana? Waktu belum suap makanan ke? Waktu sudah minum air ke? Waktu sudah makan ke? Pendapat Ibn Rajab Hambali ni untuk kes buka puasa. Okay. Bacaan zahabadh dhama, telah hilangnya dahaga, wa batallatal uruq, dan telah basahnya urat, wa sabatal ajru, dan Allah Ta'ala akan berikan pahala. Pendapat Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata bacaan tu sesudah minum air ataupun makan kurma dan minum air. Adapun waktu nak makan kurma dan minum air, waktu buka puasa tu, bismillah juga. Alasan dia apa? Sebab doa tu Nabi sebut zahabadh dhama, telah hilang dahaga. Telah hilang dahaga ni maknanya lepas minum air. Kalau kita belum minum air tapi duk sebut zahabadh dhama, dahaga apa yang kita hilang? Tak hilang apa-apa lagi, tapi kita sebut dah. Untuk doa Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna, itu bab lain lah. Maknanya hadis tu kurang kuat. Tak salah pun nak baca sebelum buka pun tak salah. Cuma nak beritahu pada kita, perbuatan memanjang-manjangkan sangat doa sebelum pada makan ni ialah perbuatan yang tidak digalakkan sangat. Sebab Nabi bila mana dalam riwayat ataupun dalam perkumpulan Nabi dengan para sahabat, kalau majlis tu majlis makan ataupun makdubah ni maksudnya jamuan orang panggil, Nabi elakkan baca doa panjang. Nabi elakkan. Tambah pula dengan situasi ataupun kebiasaan Nabi dan para sahabat ni, dia orang payah nak jumpa makanan-makanan yang banyak. Jadi bila mana orang panggil makan tu, Nabi tak buat upacara panjang-panjang sangat. Nabi tahu sahabat-sahabat ni lapar. Jadi sebab tu, bukanlah nak kata apa, nak tunjukkan benda tu gelojoh ataupun tidak. Cuma nak tunjukkan pada kita rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada sekalian hamba-Nya. Bila mana diturunkan makanan, maka kita makan. Antara tanda bersyukur ialah kita sebut bismillah. Antara kita syukur adalah kita sebut bismillah. Okey. Sama juga bila mana Nabi menerima undangan daripada orang. Nabi terima undangan pada orang, undangan makan, Nabi makan. Nabi sebut bismillah, Nabi makan. Makan. Selesai tu baru Nabi doakan. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, beri makan orang yang beri makan pada aku, dan beri minum pada orang yang telah beri minum pada aku. Itu doa Nabi. Dan ada hadis yang panjang, hadis riwayat Tirmizi. Seorang perempuan, orang kaya Madinah, perempuan kaya, jemput Nabi dan para sahabat ke rumah dia makan. Nabi masuk dalam rumah dia, Nabi ditarhibkan ataupun di-welcomekan oleh tuan rumah. Nabi masuk, Nabi minta sahabat-sahabat semua duduk sekali dengan Nabi, dihidangkan makanan. Nabi bismillah dengan para sahabat, Nabi pun makan. Nabi makan sampai waktu zuhur. Berhenti makan dengan sebab salat zuhur. Okay. Selesai salat zuhur, Nabi kata kepada para sahabat, jom kita pergi makan balik rumah kawan tu. Tak habis lagi makanan.
Makan sampai asar. Tuan-tuan tengok hadis ni ada dalam Tirmizi. Okay. Sampai asar. Okay. Habis makan, maknanya dekat-dekat nak asar, dekat nak masuk waktu asar, maka tuan rumah pun keluar. Tuan rumah tu perempuan lah. Dia minta Nabi doakan, maka Nabi doa, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Tuan-tuan boleh bayang, makan tu hampir 2 jam waktu. Majlis makan, yang betul makan tu panggil. Doanya 2 patah je. Kalau sini saya tak tahulah. Kalau di belah Kota Timur, kalau orang panggil jamuan makan, kalau panggil orang masjid apa semua, sebelum tu mesti nak kena baca doa tu. Doa panjang lah, doa selamat ke apa semua panjang. Saya tak berani juga nak buat macam hadis Nabi tu, tak pernah lagi buat lah. Tapi ada kawan saja dia tua sikit lah. Dia tua, dia berani. Ada orang jemput dia makan, orang masjid, orang ahli qaryah. Bacaan doa selamat lah, biasa dia akan suruh bacaan doa selamat. Kawan saya mari, dah lah mari lewat, orang masjid semua penuh lah. Dia ustaz, dia mari lewat. Tak apalah. Okay. Saya pun ada diundang, saya mari awal sikit sebab saya bukan kuliah pada malam tu. Dia mari, dia belajar di Yaman, belajar di Sana'a, Universiti Iman. Okay. Dia mari, tuan rumah pun welcome dia pun duduk. Dia pun beritahu kepada tuan rumah, keluar makanan. Tuan rumah tu macam tengok AJK lain. Biar betul ustaz ni suruh makan dulu. Dia keluar makanan, keluar. Jadi dengan sebab hormat, kawan tu pun badan besar. Bukan macam Ustaz Khairul Ikhwan, terkecil sikit lah. Okay. Cuma besar lah, maknanya kalau ditampar orang boleh rebah juga. Okay. Okay. Dia sebut, keluarkan makanan. Orang rumah keluar makanan. Ustaz tu dia kata, jom makan. Orang masjid semua makan. Okay, makan. Imam tu tengok, biar betul tak ada baca doa apa ni. Dia tu jom, bismillah makan. Dia kata, makan. Semua makan. Selesai makan, lebih kurang pukul 9.30, 9.45 sebab lepas isyak makan malam. Dia pun angkat tangan, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Alhamdulillah rabbil alamin. Selesai. Dia kata pada tuan rumah, okey, terima kasih lah beri jamuan makan. Habis lah, benda tu habis. Okey. Cuma esok tu tuan rumah pergi jumpa balik imam. Dia kata, tak kena lagu ni, dia kata doa pendek lah. Saya habis dekat dengan 1,000 makan semalam. Bukan doa pendek. Orang tak boleh terima benda macam tu. Takkan boleh terima. Dia kata bagilah bacaan-bacaan yang power sikit. Dia kata kurang power. Dia rasa benda tu kurang power. Okay. Lalu imam tu dia rujuk balik ustaz. Sebab ustaz tu dia mengajar seminggu sekali. Minggu seterusnya ustaz tu jawab. Dia kata, yang saya bagi tu paling power. Doa tu paling power. Lagi power daripada doa yang panjang-panjang. Sebab doa tu sendiri Nabi konsisten berdoa pada orang-orang yang beri makan. Tapi tak boleh terima. Jemaah tak boleh terima. Dan lepas pada tu kalau ada jamuan pun orang tak akan buat hari malam ustaz tu kuliah. Dia orang lain pula. Jahat juga lah perangai aku tu. Dia nak yang orang baca doa panjang je. Okay. Baca doa pendek tak mahu. Okay. Cuma nak beritahu agak payah nak terangkan benda tu. Agak payah. Cuma ustaz tu terang baca hadis tu lah. Dia kata Nabi makan lagi lama pada kita makan. 2 jam Nabi makan. Lepas zuhur, makan sampai zuhur. Lepas zuhur, pergi makan balik. Kita lepas isyak, kita tak makan sampai subuh pun. Dia kata pada tuan rumah. Dia kata pada semua jemaah, bukan aim tuan rumah, tapi memang aim tuan rumah lah pada mana tu. Tak ada aim orang lain dah. Okay. Dia kata kita tak makan sampai subuh pun. Okay. Kita makan sampai takat yang kita habis makanan, kita makan. Okay. Cuma nak mengubah orang kata apa, persepsi ataupun pengamalan biasa, benda tu agak sukar lah. Benda tu agak sukar. Tambah pula kawan tu orang pangkat besar. Saya ingat dia jurutera JKR daerah. Umur dia besar. Tapi saya tengok muka dia macam curiga lah mana tu. Dia tengok saya, dia tengok imam, dia tengok semua lah. Orang-orang yang kira ada kedudukan sikit lah malam tu. Cuma ustaz tu makan dengan selamba tanpa ada rasa bersalah apa semua. Kita pun tahu benda tu sunnah, tapi nak buat kadang-kadang takut juga. Takut orang pandang lain macam. Cuma nak beritahu pada kita, ada orang Allah Ta'ala beri keberanian, dia boleh sebut.
Tapi dia tak kena apa-apa lah lepas pada tu. Dia tak kena apa-apa dengan sebab dia ada jawatan-jawatan lain di daerah tu. Jadi agak kuat sikit lah apa yang dia buat tu macam boleh diterima oleh masyarakat. Tapi tetap ada lah orang kata apa, bunyi-bunyi yang kurang baik tu tak boleh nak elak lah. Kita masuk sikit lagi doa setelah makan. Dalam buku ni dia sebut sunnah yang ke-13 doa setelah makan, hadis riwayat Tirmizi. Alhamdulillahillazi at'amani hadha wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang memberi makan ini kepadaku dan yang memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatanku. Itu satu doa lepas daripada makan. Satu lagi doa, alhamdulillahillazi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfur. Segala puji bagi Allah yang mencukupkan kami dan melegakan dahaga bagi kami tanpa kami merasa cukup, iaitu kami sentiasa perlukan nikmat-nikmat Allah dan tidak juga kufur nikmat. Hadis riwayat Bukhari. Yang awal tadi hadis riwayat Tirmizi. Pengajaran hadis tak banyak pun kita sebut, kita baca ialah sunat ke atas muslim untuk membaca doa setelah menjabah makanan atau minuman. Lafaz doa ini menunjukkan beberapa perkara utama. Yang pertama, setiap insan lemah dan tidak berkemampuan makan, minum atau mendapatkan apa-apa nikmat yang dikecapi di dalam hidupnya adalah datang daripada Allah tanpa campur tangan kuasa daripada mana-mana makhluk. Sebab dalam hadis ni sebut doa ni, alhamdulillahillazi at'amani, segala puji bagi Allah yang telah beri aku makan dengan makanan ini, hadza wa razaqani, dan dia memberi kepada aku rezeki, min ghairi haulin, tanpa daya dan kekuatan. Tanpa daya dan kekuatan. Sebab makanan ni ialah benda yang menguatkan kita. Okay. Setiap insan diperintahkan supaya tidak kufur nikmat. Syukur kepada nikmat ini dapat diterjemahkan dalam 3 bentuk. Iaitu yang pertama, syukur pada jiwa dengan tunduk dan patuh kepada Allah. Yang kedua, syukur pada lidah dengan mengucapkan pujian. Syukur pada anggota badan dengan melaksanakan tuntutannya dan melakukan perkara yang disukai. Sebab tu dalam bab makan ni kau tengok, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dia detailkan sifat makan Nabi. Dia bukan hanya bercakap doa sebelum makan, doa selepas makan. Dia sebut Nabi SAW tu, kita pun akan sentuh tapi minggu depan lah. Nabi ni dia jilat jari dia, yang mana ada lagi kuah-kuah dan makanan. Nabi habiskan semua makanan yang ada dalam pinggan. Nabi tak tinggalkan walau habbah, walaupun satu butir beras ataupun satu cebisan kecil daripada roti, Nabi tak tinggalkan. Tapi sunnah itu ataupun pengamalan itulah yang kalau kita tengok negara Arab fail nak buat benda tu. Negara Arab lah. Orang Melayu kita ni separuh-separuh makan. Okay, cuma sifat orang Melayu okey sikit lah dalam bab makan. Ada yang habis, ada yang tak habis, tapi majoriti boleh habis lah. Okay. Orang Arab memang dia ada, sekarang ni lah memang dia ada sikap kalau dia tempah apa benda makanan, dia mesti makan dengan ambil tu kuantiti banyak tapi makan tak habis. Tuan-tuan yang pernah pergi buat umrah ke, pergi negara Arab mana-mana, biasa tengoklah benda ni. Okay. Tempah makanan yang dah agak mahal. Lepas tu makan 2 orang, tapi makan talam yang besar. Itu memang kebiasaan. Antara negara yang banyak, orang kata apa, dia makanan-makanan yang tak habis makan ni Arab Saudi dan juga negara-negara Teluk. Beribu tan, bahkan mungkin juta tan sehari makanan tak habis. Dan itu kebiasaan yang buruk lah. Dan dia ada satu sikap masyarakat dia orang ni, kalau dia tengok orang makan habis, dia pandang benda tu buruk. Sebab saya tahu tu pengalaman sendiri. Bila mana kita makan, orang Melayu kalau pergi kedai, kita makan habis makanan, dan kita bayar makanan tu, habis kita makan. Orang Arab dia akan tengok. Dia tengok kita daripada start makan sampai habis makan, sampai kita keluar kedai tu dia akan tengok. Dia tengok kita macam bukan orang bumi lah, macam makhluk asing tu. Oh, dia tengok kita. Dia punya tengok. Mula-mula saya sampai di Jordan tu macam tu lah. Sehinggalah kita pergi talaki tu, ada syekh tu beritahu. Dia kata tabiat orang Arab, kalau tengok orang makan habis, dia akan ada persepsi orang tu tak cukup makan. Tak cukup makan. Persepsi dia macam tu. Dia pun fikir Melayu ni betul tak cukup makan, dah lah kecil, makan pun habis. Okay. Dia fikir lagu tu. Tapi syekh tu sendiri mengakui ini ialah amalan orang Arab yang khalif sunnah, menyelisihi sunnah. Dia ada 2 amalan orang Arab ni yang menyelisihi sunnah. Makan tak habis,
Yang kedua, kalau nak kahwin, meminang, cara nak pinang perempuan tu, cara nak beritahu perempuan tu macam mana, dia panggil taswif. Sifatkan, tak boleh tengok perempuan tu. Ayah dia akan beritahu, okay, anak saya mata macam ni, badan macam ni, tak boleh tengok. Bila boleh tengok? Lepas akad nikah boleh tengok. Kalau ayah dia tipu, memang nanya. Memang nanya. Tapi agak kurang lah. Adat tu macam dah semakin kurang. Sebab zaman sekarang ni pun orang-orang perempuan dah expose sikit. Okay. Kalau Jordan dia agak expose, tapi Arab Saudi masih lagi kekal dengan adat tu. Saya ingat Syekh Muhammad Al-Uraifi, dia cerita ke mana dia nak kahwin. Memang cara tu yang digunakan oleh Arab Saudi. Sebab Arab Saudi ni dia agak tertutup sikit orang perempuan dia. Orang perempuan dia agak, sekarang ni baru open sikit, orang perempuan boleh bawa kereta, orang perempuan dah boleh pergi ke mall. Dulu kalau dia ada mall lelaki, mall perempuan di Arab Saudi. Sama dengan panggung wayang lelaki, panggung wayang. Dari satu segi bagus, dari segi yang kedua dia macam tertutup. Tapi fitnah tu tak dapat nak jaga. Fitnah tak dapat nak jaga. Cuma nak beritahu pada kita, itu memang perbuatan khalifus sunnah. Sebab Nabi SAW bila mana nak kahwin, mana-mana sahabat nak kahwin, Nabi suruh pergi tengok. Bahkan zaman Umar Al-Khattab, bila mana ada sahabat nak kahwin, orang bawa Umar pergi rumah tu, nak jadi perunding lah, orang kata apa, bagi saranan sikit. Elok tak nak kahwin. Umar dia lebih sikit pada Nabi. Bila mana perempuan tu dipanggil untuk tunjuk muka, Umar kata, keluarkan tangan kamu, bagi nampak tangan kepada pasangan, bakal pasangan. Nak tengok jari dia runcing ke, jari dia besar ke. Lepas pada tu Umar bila mana nak balik, ada satu riwayat tu dalam kitab apa ni, Nailul Awtar Syaukani. Umar kuih kaki dia nak bagi nampak tumit. Sebab nak tengok perempuan tu, bagi puas hati. Cuma nak beritahu itu adat yang berlawanan dengan masyarakat. Jadi kita makanlah sampai habis makanan. Dan antara negara yang aplikasi benda ni secara baik, negara Jepun sahaja. Jepun kalau tuan-tuan makan, pertama dia ada kalori dia. Berapa kalori setiap makanan tu, diletak kalori. Memang jabatan kesihatan dia suruh letak. Okay. Yang kedua, makanan yang dimakan dan tak habis, harga dia akan jadi double. Itu teknik kerajaan dia. Sebab tu Jepun, saya tak pastilah, tapi ada kawan-kawan sepupu saya pun belajar sana, dah kerja sana. Dia kata negara Jepun ni dia ada akta untuk orang yang terlampau gemuk sangat. Maknanya kerajaan dia akan bagi hukuman ada latihan, kena bagi kurus sikit. Okay. Sebab orang Jepun ni jarang kita tengok dia gemuk. Kalau gemuk pun sumur je. Tapi orang biasa dia jarang. Cuma dia amal lah benda tu, dan dia mengamalkan makan tu licin. Di sekolah ke benda tu dia ajar. Cuma masyarakat Islam atau masyarakat yang kurang beramal. Bukan kata Arab je, Pakistan mana-mana pun kalau makan nasi biryani banyak tak habis. Melayu kita pun macam nak pergi ke arah tu dah sekarang ni. Cuma kita masih lagi mengekalkan nasi lemak tu sikit, maknanya sepat habis. Nasi kandar tak boleh nak pergi dah, memang banyak lah. Okay. Cuma nak beritahu, makanlah sampai habis dan jangan bazir. Jadi setakat tu saja kita punya perbahasan pada pagi ini. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.